2. Sejarah dan pembangunan ChatGPT. ChatGPT adalah hasil evolusi daripada model-model sebelumnya yang dibangunkan oleh OpenAI, yang menggunakan teknologi transformer untuk meningkatkan pemahaman bahasa komputer. Sejarahnya bermula dengan model pertama, GPT, Generative Pre-trained Transformer, yang dilancarkan pada 2018. GPT digunakan dalam penghasilan teks yang berkualiti tinggi dan boleh dijadikan asas untuk pengembangan model-model seterusnya. GPT-2 adalah model berikutnya yang diperkenalkan pada tahun 2019. Ia menjadi viral kerana potensi menghasilkan teks yang sangat realistik. Walaupun begitu, ketika dilancarkan, GPT-2 hanya dibuka secara terhad kepada umum kerana kebimbangan mengenai potensi penyalahgunaan teknologi ini dalam menyebarkan maklumat palsu atau berbahaya. Setelah itu, OpenAI melancarkan GPT-3 pada tahun 2020. Ia adalah model yang jauh lebih besar, dengan lebih dari 175 bilion parameter. GPT-3 menjadi perbualan hangat dalam dunia kecerdasan buatan kerana keupayaannya yang luar biasa dalam menghasilkan teks yang berkualiti tinggi, menunjukkan kefahaman bahasa yang sangat baik. Pengembangan ChatGPT merupakan aplikasi khusus daripada GPT-3 yang dirangka untuk berinteraksi dengan manusia dalam bentuk perbualan teks. Ia dioptimumkan untuk merespon kepada pertanyaan, memberikan nasihat, dan berinteraksi dalam pelbagai topik dengan cara yang lebih seperti perbualan manusia. Melalui proses latihan yang meluas dengan dataset yang besar dan pelbagai, ChatGPT dilatih untuk menjadi lebih baik dalam memahami dan menghasilkan respon yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan atau topik yang diberikan. Karya sebelumnya dan inspirasi. Model awal dan kerja dalam penjanaan teks AI. Model-model awal dalam penjanaan teks AI cenderung bergantung kepada kaedah statistik dan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan teks. Kaedah ini termasuk model Markov dan aturan-aturan tata bahasa yang sederhana. 1. Model Markov. Model ini menggunakan konsep Markov Chain, di mana ia bergantung kepada kebarangkalian statistik untuk memutuskan perkataan atau urutan perkataan seterusnya dalam teks. Ia bergantung kepada statistik kemunculan perkataan berdasarkan urutan tertentu dalam set data latihan. 2. Aturan tata bahasa. Pendekatan lain melibatkan aturan-aturan tata bahasa dan kebahasaan yang telah ditetapkan secara manual untuk menghasilkan teks. Contohnya, aturan-aturan untuk membentuk ayat, menyusun perkataan, dan penggunaan tata bahasa yang betul. Kerja asas dalam penjanaan teks pada model-model awal ini adalah memilih atau menghasilkan perkataan berdasarkan statistik atau aturan yang diberikan. Walaupun hasil yang dihasilkan mungkin bersifat terhad dan kurang fleksibel dalam menghasilkan teks yang berkualiti tinggi, model-model ini merupakan langkah awal dalam pengembangan teknologi penjanaan teks AI. Namun, perkembangan terbesar dalam penjanaan teks datang dengan kemunculan neural networks yang lebih kuasa. Model-model seperti GPT menggunakan seni bina neural untuk memahami dan menghasilkan teks dengan lebih kompleks dan lebih sesuai dengan konteks. Ini membolehkan mereka untuk memahami hubungan yang lebih rumit antara perkataan, memahami konteks, dan menghasilkan teks yang lebih berkualiti. Latihan yang luas dan set data yang besar yang digunakan. Dalam konteks model-model seperti GPT, Generative Pre-trained Transformer, latihan yang luas dan set data yang besar sangat penting untuk prestasi yang baik. Beberapa jenis latihan dan set data yang digunakan termasuk 1. Latihan Supervised Learning. Model-model seperti GPT dilatih menggunakan teknik Supervised Learning yang memerlukan data input-output yang besar. Ini bermaksud model diberi input, contohnya, potongan teks, dan output yang dijangka, teks seterusnya dalam rentetan, dan model berusaha untuk menyesuaikan diri untuk menghasilkan output yang tepat. 2. Set data teks amat besar. Untuk melatih model yang berkuasa seperti GPT, diperlukan set data teks yang sangat besar yang merangkumi berbilion-bilion perkataan atau ayat dari pelbagai sumber seperti Wikipedia, buku, artikel berita, blog, laman web, forum, sumber-sumber akademik, dan banyak lagi.
Setiap sumber membawa corak bahasa yang berbeza. 3. Pembersihan dan penyelarasan data. Sebelum latihan, set data tersebut mungkin perlu diproses, diselaraskan, dan dibersihkan untuk mengeluarkan kegagalan atau kekurangan yang mungkin wujud dalam data tersebut. 4. Pelbagai jenis data. Penting untuk memastikan set data mencakupi pelbagai jenis teks dan topik. Untuk memastikan model memahami pelbagai konteks, gaya penulisan, dan topik. 5. Latihan berulang kali. Proses latihan ini memerlukan banyak iterasi dan komputasi yang besar. Model-model seperti GPT sering dilatih dalam masa yang panjang menggunakan rangkaian komputer yang sangat kuat. Keseluruhan, latihan yang meluas dan set data yang besar adalah kunci dalam pembangunan model-model yang canggih untuk penjanaan teks AI. Data yang luas membantu model memahami dan menyesuaikan corak bahasa dengan lebih baik, membolehkan mereka menghasilkan teks yang lebih berkualiti dan relevan dengan konteks.